Kami sekarang ini menuju ke Kampung Sarang Tiung, Tanjung Gemuk, Rompin, Pahang Darul Makmur. Responden kita kali ini berusia 50 tahun, masih lagi belum berkahwin kerana ingin menjaga kakaknya yang berusia 70 tahun. Beliau ingin membalas jasa baik kakaknya yang menjaganya sejak kecil dengan caranya yang tersendiri. Kru My House pergi ke sana untuk melihat apa yang boleh kita bantu. Bersama saya, Syamsul Debat, dalam sebuah rancangan yang bertujuan membantu mengubah kehidupan mereka yang kekurangan, iaitu My House. Bersama-sama tim My House, kita akan mengenal pasti, mengenali serta membantu membina kehidupan mereka yang terpilih kepada yang lebih baik. Okey, kalau tengok pada keadaan fizikal rumah ni, nampak macam okeylah, memuaskan lah. Cuma nampak ada sedikit struktur dekat belakang sana macam tertangguh ataupun dia masih dalam proses pelaksanaan. Nakkan kepastian, jom kita masuk tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Raziman ke ni? Ya, saya. Alhamdulillah. Cik Raziman, tahniah sebab Cik Raziman dengan rumah ni telah dipilih untuk program My House. Jadi apa perasaan? Oh, gembira sangat. Terima kasih je lah. Jadi kalau saya tengok rumah keadaan, nampak macam okey, cuma belakang tu macam ada terbengkalai sikit. Dia memang buat terus berhenti ataupun dah buat sikit-sikit? Buat sikit-sikit. Ada masa buat berhenti. Oh, ya ke? Maknanya memang Cik Raziman buat sendiri? Buat sendiri. Buat sendiri. Alhamdulillah. Cik Raziman ada kemahiran jugalah. Tukang itulah. Tukang pok. Dah berapa lama dah proses buat tu? Lebih kurang dalam 3 tahun lah. 3 tahun. Kalau macam tu, boleh tak bawa saya kita pergi tengok? Boleh. Oh, inilah dia. Ya. Pasal rumahnya lah. Ya. Jadi yang tu, plan nak buat apa tu? Itu buat bilik tidur. Bilik. Bilik tidur. Bilik tidur untuk siapa? Untuk kakak. Untuk kakak. Kakak. Yang ni? Pintu lah. Ini pintu. Pintu yang menghubung terus ke Ke rumah. rumah lah. Rumah sana. Rumah itu. Yang ni targetnya nak buat apa? Ini kira Ruang untuk makan? ruang untuk makan lah. Luas lah. Ya. Selesa lah. Ni kalau saya tengok ni, ni ada macam dah buat bin ni, dia buat ada macam plan dah, macam dah ada target ni nak buat apa ni? Ini nak buat nak kepuan batu ni, buat batu, buat dapur. Buat dapur lah. Buat dapur. Ni dapur. Dapur. Lepas tu yang tu? Itu lorong nak pergi bilik air ke tandas. Oh, lorong bilik air. Bilik air dengan tandas lah. Dua-dua ada lah. Oh, okey. Jadi nampak kaya yang ini je lah. Maknanya selain daripada tu, yang lain okey lah. Ya. Tinggal ini je lah. Baik. Berapa umur abang tu? 50. 50 tahun Jadi dah berapa lama dah abang tinggal dekat rumah ni bang? Wah, memang daripada kecil dah. Daripada kecil Kecil dah. Kakak umur apa sekarang? Hampir 70 dah. Hampir 70 tahun. Jadi mana kata abang dengan dia di rumah ni lah yang sekarang ni. Memang daripada kecil, masa Daripada rumah saya tak ada, dia yang bela saya. Dia yang bela. Dia yang bela saya. Dia bela. Maknanya bila mak tak ada bila umur? Umur saya 8 bulan. 8 bulan mak tak ada. Jadi dah macam mak lah ni kakak ni. Saya dah cerita mak lah. Oh ya? Oh. Okey, jadi kalau tengok pada keadaan rumah ni, okey dah ada ni, apa sebenarnya yang memberikan ilham untuk buat belakang tu? Dah sekali, kadang bila permintaan daripada akak jugalah. Tak sudah juga kita yang duduk rumah gini. Jadi sekarang ni yang dekat belakang tu niatnya nak buat bilik tu semua? Tu akak lah. Untuk kakak lah. Untuk kakak Biar lah. dia selesa, mudah Dia nak. selesa, dia pun dah umur dekat 70. Biasalah. Orang tua kan. Ni becak ni hujan je semalam. Hujan 2 hari yang lepas ni, Oh, hujan 2 hari ni. lepas. Sepatutnya hujan ni kita ni dah musim hujan dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari sampai sini. Untuk episod kali ini kita datang bersama kontraktor Haji Nasir Sharif untuk kawasan sini dan juga Encik Hai daripada Yayasan Masjid Islam Malaysia. Jadi kita dah datang video depan ni, kita dah nampak juga apa bahagian-bahagian yang nampak macam perlu disudahkan. Okay, Ustaz boleh terangkan untuk
Kalau tengok berdasarkan yang kita tengok ni, menurut responden ni adalah projek rumah dia yang tertangguh lah. Ada bahagian-bahagian yang kita nampak dia punya hasrat dia tu nampaklah pada dah naiknya dinding ni kan. Bahagian badannya. Jadi ni bahagian ni kalau kita nak lebih jelas lagi, kita tengok di dalam lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya telah pun memberikan huraian kepada pihak kontraktor dan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi kita harap sangat supaya dah siap nanti, tak macam manalah agaknya kan, kegembiraan yang terpancar di wajah mereka apabila rumah ini siap nanti. Sama-sama kita doakan. Kata orang tu untuk menerima bantuan ni ramailah. Jadi kita buat pengagihan adalah untuk sama rata lah. Semua keluarga ni menikmatilah bantuan yang diterima lah. Jadi dia bekerja sebagai pesawah, lepas tu pekebun kecil untuk menyara kehidupan pada masa inilah. Pencarian dia kata orang tu dalam keadaan hanya untuk menyara ni, hidup ni bermakna lepaslah. Tapi untuk kata orang tu, untuk kesenangan yang lebih adalah agak sukar sikit dari segi pekerjaan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Haji saya hari ni Alhamdulillah, sihat walafiat. Wah, saya tengok awal pagi lagi dah mula kerja ni. Ya, Ustaz. Kita bermula pukul 8 pagi tadilah. Alhamdulillah. Biasa. Cabaran kalau kita nak bangkitkan cabaran musim ini, musim monsun, musim tenggujur. Oleh kerana kerja-kerja ini dah diamanahkan bagi saya, musim tenggujur tu bukan satu sebarang alasan yang boleh dibuat alasan lah. Kita atasi, insya-Allah pada pandangan saya, mudah-mudahan kita dapat menyiapkan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Hidup di dunia berbuat baiklah sesama insan. Dalam berbuat baik, tentu ada jasa yang ditinggalkan. Jasa tidak boleh dibalas dengan duit, harta, kebendaan dan sebagainya. Namun itu bukanlah alasan untuk tidak melakukan kebaikan. Balaslah jasa dengan segala kebaikan-kebaikan yang ada, asalkan jujur dan ikhlas, pasti akan dipermudahkan. Apa jasa yang paling besar lah kalau Abang Azman boleh fikir pasal kakak ni? Ialah jasa tu lah tadi. Membesar saya daripada kecil, daripada umur 8 bulan. Tu je lah. Ni buka mata dalam dunia ni kakak. Baiklah. Dia daripada arah mak, arah ayah, bagi saya. Jaga. Sekarang tu, daripada dulu tu, kata orang senanglah sekarang. Dulu tu susah. Susah senang macam ni lah. Apa kita nak bersyukur, kita orang susah ni kan. Kita ceria. Susah senang pun kita ceria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Amri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Ya, betul. Nampak keadaan ni sangat basah, licin kan? Betul lah. Hari ni sebab ni masalah hujan lagi dah dalam 2-3 hari. Mana semalam pun hujan, saya tak ada fikir pasal lain, fikir pasal simen. Pula kawasan sini memang kawasan bila hujan kawasan banjir. Sebab tu yang kita cepat-cepat alihkan simen kita. Walaupun bertutup tapi penyerapan dia punya wap tu tetap ada. Sensitif sikit. Dia kalau hujan, simen ni kita kena jaga. 2 hari yang lepas memang tak boleh buat apa-apa. Hujan lebat semuanya sebab masa tu bumbung belum ada. Hari ni sampai memang rezeki lah. Bumbung semua siap. Dan kerja-kerja dinding.
dan juga lantai pun dah bermula. Jadi rasa-rasa dengan halangan ni rasanya lah. Masih boleh tak kita siapkan sebagaimana yang dijadualkan? Itulah saya pun juga terang kepada Cik Kai berkenaan dengan kita punya timing ni. InsyaAllah kita masih mencuba tengok dalam sehari dua ni, jika keadaan cuaca sama macam hari ni, kita boleh speed dengan kerja tu. Sebab bumbung pun dah pasang. Ya. Sebab kerja-kerja dalaman ni yang penting. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, nampaknya progres rumah ni berjalan lancar seperti mana yang dirancangkan. Cuma sedikit ada gangguan dari segi gangguan cuaca menyebabkan sukar kerja dijalankan. Tapi setelah siapnya bumbung, jadi kerja nampaknya dah mula laju di bahagian dalam. Dan di luar ni tinggal sikit je lagi. Jadi tak sabar rasanya untuk melihat bagaimana rumah ni disiapkan, diserahkan kepada responden dan keadaan yang selamat, ceria dan seperti mana yang diidamkan oleh responden. Cuaca mendung bukan bererti hujan. Itu adalah falsafah yang kita pakai hari ini. Dengan semangat berkobar-kobar, kita datang daripada Kuala Lumpur, begitu teruja dan gembira sekali untuk lending our hands, menolong kerja-kerja gotong royong di sini. Ada tak rasa macam bila lah boleh siap rumah ni? Betul lah. Ada rasa? Ada rasa. Ada lah juga rasa. Ada tak? Cepat ah. Ada tak rasa dalam hati kata, aku ni sempat tak nak bagi kakak aku merasa rumah ni? Ada. Tapi mak mana kita? Abang tak ada terfikir nak kahwin ke apa? Tak tahu lah kata. Ke ada orang cuba rekomen juga? Ada juga, tapi lah kita kadang duduk kedai macam ni pun kita pun rasa tak sedar juga. Tak sedar macam mana? Yalah. Rasa mampu pun tak mampu ke. Tak tahulah dia. Saya pun tak tahu. Dia tak nak kahwin. Dia tak reti macam orang berkawan-kawan dengan perempuan, memang tak ada. Dia memang gitulah. Dia memang dia tak suka bercakap. Dia apa orang nanya, itulah. Dia gaya dia gitu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua perkara tak boleh pilih dalam dunia ni. Pertama bos, kedua mak ayah. Mana boleh pilih bos? Kau tak suka dengan bos kau lah berhenti, pula bos kau pula berhenti. Kan? Boleh pilih mak ayah. Keluar pada dunia nampaklah macam ni, ke mak ayah aku tak naklah masuk dalam perut balik. Tak boleh. Ada orang tu pula mak ayah pun tak ada. Daripada kecil lagi mak tak ada, ayah tak ada. Yang ada pula kakak dia. Daripada kecil yang dia tahu jasa baik kakak dia yang jaga. Tu sebabnya kalau kita tengok, kan, bila kita berterima kasih kepada manusia, itu juga salah satu cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, sebutkanlah terima kasihlah. Daripada kecil kakak tolong jaga saya. Terima kasihlah mak jaga saya. Terima kasih ayah jaga saya. Nak ceritakan macam mana dari segi akhlak tu. Tu sebab kita akhlak paling tidak, kita tak boleh nak bagi duit, kita tak boleh nak balas jasa dengan apa? Paling tidak bercakap yang baik-baik, berakhlak yang baik-baik dengan orang yang kita nak balas jasa ni. Dalam hati, syukur ya Allah, kau jadikan ada seorang insan yang boleh jaga aku ya Allah. Dan dalam membalas jasa ni memang sampai bila pun tak boleh balas. Berapa ramai anak-anak menyesal bila orang yang patut dia buat bakti, mak, ayah dia, abang dia, kakak dia yang patut dia balas jasa, tak sempat nak balas. Bila dah tak ada, baru tersedar. Rugi kan? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidup dalam dunia ni sementara. Nak buat baik, jangan tangguh. Dalam kita membalas jasa baik ni, memang sampai bila kita takkan boleh balas. Sebab keadaan kita membalas tu dah tak sama. Tetapi apapun itulah ikhtiar kita untuk membalas. Jangan kita berhenti. Buat kebaikan. Sampai kadang-kadang dia kata, apa yang kau baik sangat tolong? Dulu dah banyak tolong saya. Mana ada? Dia kata, tak, kita buat baik. Sebab natijahnya berbuat baik pada orang, Tuhan akan balas dengan macam-macam cara. Hari ini merupakan hari penting, iaitu hari penyerahan bersama-sama dengan saya, Encik Hafiz Yu daripada TDC Holdings. Jadi, Encik Hafiz, Ya, saya. hari ini hari yang bersejarah ni kita nak serahkan kepada responden. Ya. Kalau kita tengok keadaan rumah ni, Encik Hafiz, Ya. dulu kita tak boleh nak jalan ni. Sebab penuh dengan lecak, lumpur. Orang nampak ni dia dah tabur dengan batu pasir ni. Dan dia nampak adalah laluan, kereta pun dah boleh masuk lah. Dan kalau kita tengok dari segi fizikal depan ni, Ya. kalau tak salah saya, itu kita perjanjian nak buat sambung bahagian belakang.
Tapi nampak mungkin dengan kreativiti dia dekat depan pun nampak dia dah cat. Dan kemudian bumbung ni pun dia dah tukar semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Azimah? Sihat, alhamdulillah. Nah, yang ni saya kenalkan, ni Cik Hafiz Yu. Ya, Daripada TDCL ni, rakan penaja utama program kita. Terima kasih. Jadi saya tengok, cantik betul warna ni. Ni warna ni memang Cik Azimah pilih Ya, sendiri? saya pilih sendiri. Cantik, ceria. Daripada jalan utama tu kita dah nampak dah. Nampak sangat menyelah. Menyelah kan. Tahniah. Pemilihan yang tepat. Color ini dipilih oleh dipilih oleh anak saya Armain bin Nasir dan juga dipersetujui oleh tuan rumah sendirilah. Jadi boleh tak kalau kami nak tengok yang boleh. di dalam rumah? Boleh? Sila. Sila. Cepat. Itulah kalau kita tengok ni, dekat bahagian ni tikar getah dah pasang baru. Dia dah cat balik dinding ni semua keseluruhan, nampak dah cat. Ceiling pun dipasang. Nampak okey, tapi sebenarnya fokus utama kita, Cik Hafiz, adalah kita nak selesaikan, siapkan bahagian terbengkalai di belakang. Inilah dia keadaannya. Dulu masa saya datang, Cik Hafiz, ni bahagian yang kita nak buat ni, dulu dinding ni adalah dah naik ikat batu sampai atas lah, tapi bumbung tak ada. Lepas tu yang ni pun macam tak sempurna lagi lah. Nampak tapak-tapak je pun, bawah ni pun memang tanah lagi lah. Kemudian kita tengok ni, dari segi ceiling pun dah ada. Dah ada kipas ni, nampak lapang lah. Cuma Sangat luas. yang ni bilik kakak kan? Ini bilik kakak. Untuk maklumat Cik Hafiz. Ni penting. Ni bilik ni memang Cik Razman ni dia Kekan memang untuk berduduk. kakak. Dia nak siapkan untuk kakak. Yang ni lah keadaan bilik dia. Kau Cik tengok. Luas juga bilik ni. Sukalah makcik. Biaralah. Makcik dengar. Terima kasih lah. Dia orang nak buat. Ni dia. ruang dapur. Ini dapur pun ada kipas ni. Sinilah dapurnya. Mana ni dapat dapur masak ni. Jadi apa perasaan kata? Perasaan. Tak ada cerita memang gembira sangat. Jadi rasa tertunailah hasrat nak bagi dekat kakak dia kan. Bila Allah Taala dah kurniakan nikmat seperti ini, sama-sama dengan kakak, sama-sama dengan keluarga, mudah-mudahan jaga rumah dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Projek My House bukan saja membina dan menyempurnakan sebuah rumah yang fizikal, tetapi juga untuk membantu seorang insan untuk membalas budi kepada seorang kakak yang membaik peranan seorang ibunya. Rasa gembira lah. Gembira sangat-sangat lah. Memang tak sangka lah dapat rumah setara macam ni lah. Rupa. Mungkin kalau saya, mudah saya mungkin lambat lah sikit. Saya terima kasih lah pada pihak yang membantu pada saya ni. Sepanjang tempoh kerja-kerja perbaikan dilakukan oleh tim My House, kami tidak terlepas daripada rintangan yang amat besar, iaitu cabaran yang paling besar adalah banjir. Kebetulan masa itu keadaan banjir di Rompin yang begitu mendesak memerlukan bantuan. Kita secara segeranya memberi bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di pusat-pusat pembinaan banjir sementara di Rompin ini. Di mana kita telah menghantar bantuan ke 3 tempat pusat penempatan sementara di dalam daerah ini. Dan kita telah menghantar bantuan dari segi bekalan air bersih dan juga makanan. Saya mengucapkan bagi pihak pengurusi JKK, saya mengucap ribuan terima kasih kepada Yayasan Budi Ehsan Malaysia yang sama-sama memberi sedikit bantuan pada masa musim banjir inilah. Dan rumah Razi bin Sulaiman ini tetap diteruskan. Banyaklah kesukaran yang telah saya alami. Walau bagaimanapun kesulitan masih boleh lagi diatasi. Saya berpuas hatilah dengan tenaga kerja anak buah saya yang bertungku lumus lah. Walaupun di waktu tengkujuh masih lagi boleh dan menyiapkan. Jadi dengan adanya bantuan daripada pihak yayasan bersama-sama dengan sukarelawan, alhamdulillah kerja-kerja perbaikan rumah ini telah dapat dilaksanakan. Kita juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada ketua kampung yang telah sudi
memberikan sokongan dan hadir untuk memberikan bantuan kepada kami sepanjang proses ini. Kalau kita berasa kita kurang bernasib baik, sebenarnya ada jauh lebih ramai orang yang lebih teruk nasibnya berbanding dengan kita, yang lebih teruk ekonomi berbanding dengan kita. Jadi di sini saya menyarankan dan saya merayu orang-orang di luar sana, infaklah sebahagian harta yang ada pada bahagian kita, sedekahlah sebahagian rezeki yang kita dapat, dan wakaflah semampu kita yang mampu untuk tolong orang di luar sana. Sesungguhnya di luar sana terlampau ramai orang yang susah payah, terlampau ramai orang yang fakir miskin. Dan semoga kita sama-sama boleh menggembleng tenaga, mengubah hidup mereka dengan lebih bagus, bukan saja daripada fizikal, tapi jasmani dan rohani sekali lagi. Banyak berdoa pada Tuhan lah. Tadi rezeki pun datang daripada dia. Jadi kita kena banyaklah berdoa pada dia. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Maka berusahalah bersungguh-sungguh di dalam membalas jasa baik insan yang berbakti kepada kita sejak dari kecil. Memang segala kekayaan di dunia, emas, perak, permata takkan dapat membalas jasa mereka. Namun berusahalah bersungguh-sungguh di dalam membahagiakan insan yang telah menjaga kita sejak dari kecil. Ingatlah, dalam setiap rezeki kita ada hak orang lain. Satu tujuan, satu semangat, berkongsi kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.